Saudara, 19 November nanti bakal menjadi satu sejarah baru buat negara Malaysia apabila pada skala besarnya undi 18 akan memainkan peranan penting dalam memberi tentuhala pentadbiran negara buat tempoh 5 tahun, dan dapatan SPR menyatakan bahawa 1,393,549 orang pengundi berusia 18 hingga 20 tahun, manakala 4,614,429 pengundi berusia 21 hingga 29 tahun layak mengundi untuk periode 15 ini. Pastinya banyak persoalan bermain di minda. Antaranya siapa yang patut kita pilih dan juga apa ciri-ciri kriteria utama untuk menentukan seorang pemimpin satu kerajaan bagi menentu hala pentadbiran negara pada PRU 15. Undi 18 penentu pentadbiran negara pasca PRU ke-15. Kita bersama dengan Profesor Datuk Dr. Muhammad Syahtar Sabran, pakar sosial dan juga Ketua Pegawai Eksekutif MQA, dan juga kita bersama dengan Saudara Muhammad Ikram Marozan, Presiden Persatuan Kebajikan Mahasiswa Negeri Johor, Perkasa Johor UPM, juga pelajar Bachelor Sains Pengurusan Peradangan Universiti Putra Malaysia UPM. Assalamualaikum keduanya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bila kita cakap berkenaan dengan PRU ni, banyak sebenarnya kalau kita nak pandang dari sudut politiknya. Betul. Tapi hari ini kita fokuskan kepada sudut pengajian tinggi, Datuk. Jangan tersasar, Datuk. InsyaAllah. Datuk, mahasiswa dan politik, antara masa depan dan teraju kemajuan negara, boleh Datuk kongsikan sikit berkenaan dengan isu ni? Okey, terima kasih. Terima kasih juga kepada RTM kerana beri peluang kepada kami untuk berbincang tajuk yang pada saya sangat signifikan dan mungkin merupakan kali pertama dalam sejarah Malaysia di mana kita membenarkan pihak kerajaan membenarkan masyarakat yang berumur sekitar 18 tahun bermula daripada 18 tahun untuk mengundi, dan tadi pun saudara Syirwa disebut total dianggap yang first timer untuk kali pertama mengundi lebih kurang 1.14 juta. Yang saya rasa jumlah yang sangat besar yang secara langsung tidak langsung mampu boleh mengubah landscape pentadbiran ataupun politik negara. Saya nak mulakan saya punya perbincangan dengan teori civilization menyatakan bahawa masa depan ataupun keadaan suatu kaum masyarakat dan sebagainya bergantung kepada masyarakat itu sendiri. Dia bukan bergantung kepada masyarakat luas. So kalau kita lihat dalam konteks negara kita Malaysia, masa depan masyarakat Malaysia ini bergantung kepada kita sendiri. Kalau kita nak lihat dalam konteks orang Melayu, masa depan orang Melayu bergantung kepada orang Melayu sendiri. Masa depan orang Cina begitulah, dan begitu juga dengan India, dan begitulah kepada masa depan masyarakat Malaysia. Dan pada hari ini, pada tahun ini, pada 19 November ini, masyarakat Malaysia khususnya kepada mereka yang berumur 18 tahun diberi peluang untuk mengundi, dan kita pun telah mengetahui jumlahnya sekitar lebih kurang 1.14 juta, satu jumlah yang besar. Sudah pasti peranan mereka sangat-sangat signifikan dan pastinya akan memberi impak kesan kepada landscape politik ataupun pentadbiran kerajaan ataupun negara di masa yang akan datang. Jadi saya mengharapkan masyarakat muda, masyarakat generasi yang kebanyakan yang berada di IPT jangan mengambil mudah, perlu mengambil kesempatan dan peluang tanggungjawab untuk turun memastikan bahawa corak pentadbiran ataupun kerajaan di Malaysia ini dapat kita pastikan kedudukan dan hala tujunya. Kita bawakan juga pelajar IPT sini sebab seimbang, tidak terlalu kita kata berat sebelah untuk kita bincangkan bersama pada hari ini. Ikram, kalau dahulu kita tengok suara mahasiswa ni suara yang keramat, suara yang bila bercakap je mesti kadang-kadang para pemimpin pun takut. Bahkan sehingga ke hari ini ada juga yang takut. Dan juga kalau kita tengok pemimpin-pemimpin pun, Datuk, kebanyakannya daripada pemimpin mahasiswa juga. Dan kalau dulu suaranya begitu, sekarang pula bagaimana dengan pendapat Ikram dalam hal ni? Okey, baiklah. Pertamanya saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak RTM, khususnya Lensa IPT kerana menjemput saya wakil daripada UPM untuk start hari ini. Jadinya jika berkata mengenai suara keramat mahasiswa, saya sokong. Sehingga ke hari ini suara mahasiswa ini adalah suara yang amat penting yang perlu kerajaan dengari. Sebagai contoh, kita nak mengundi pada 19/11 ini. Jadi apa yang kita bertuntut dengan kerajaan untuk kita bantu mahasiswa. Jadi salah satu inisiatif yang disediakan oleh kerajaan yang dibawakan oleh pihak MPP kepada MPPK iaitu cuti untuk pulang mengundi dalam kalangan mahasiswa. Contohnya kerajaan memberi satu inisiatif selama 5 hari bermula hari Khamis sehingga ke hari Isnin. Jadi mahasiswa tidak perlu tergesa-gesa, terburu-buru, pulang dengan selamat, turun mengundi, balik ke kampus dengan selamat dan seterusnya teruskan pembelajaran. Jadi kat situ suara mahasiswa itu diteruskan
dan memang orang kata suara yang akan didengari. Contoh kedua, saya boleh katakan iaitu negara sekarang sedang menuju ke arah digitalisasi. Jadi mahasiswa perlukan sesuatu yang disupport oleh kerajaan. Kerajaan mendengar perkara itu. Jadi kerajaan memberi satu inisiatif kepada semua mahasiswa iaitu peranti siswa. Saya juga merupakan salah seorang penerima peranti siswa yang mana ianya mampu memberi manfaat kepada ramai pelajar untuk digunakan di dalam kelas dan sebagainya. Jadi suara itu adalah amat penting daripada mahasiswa. Baik. Datuk, macam mana Datuk? Yakin tak kalau anak muda sekarang mentadbir negara? Jawapannya ya ataupun tidak bergantung kepada suasana dan sebagainya. Kita untuk menjadi pemimpin sebenarnya bukan sekadar memerlukan ilmu pengetahuan semata-mata. Kita tidak boleh menyatakan bahawa saya mampu untuk menjadi pemimpin kerana saya ada ilmu. Saya dah banyak buku-buku teori kepimpinan dan sebagainya. Kerana kombinasi di antara pengalaman dan juga ilmu pengetahuan merupakan satu kriteria utama untuk kita menjadi seorang pemimpin. Perasaan emosi ataupun kegairahan semata-mata tidak akan mampu untuk kita muncul sebagai seorang pemimpin yang hebat. Justru itu sebab dalam konteks negara kita mengharapkan generasi muda pada hari ini amat berwaspada dalam konteks mereka memilih calon-calon ataupun pemimpin di masa akan datang supaya kita tidak begitu gairah untuk memilih berdasarkan emosi kita. Kita gairah memilih disebabkan sentimen-sentimen semasa kerana kita perlu mengadunkan di antara ilmu pengetahuan individu tersebut dengan pengalaman-pengalamannya diserta dengan justifikasi yang ditunjukkan oleh mereka. Kombinasi semua inilah yang perlu kita lihat untuk memastikan corak kepimpinan negara pada masa yang akan datang boleh menjamin kepada kecemerlangan dan kesejahteraan. Datuk, anda kata Ikram menggantikan kerusi Datuk di MQA. Saya. Yakin ataupun tidak? Pada saya, negara ini merupakan sebuah negara yang mengamalkan kebebasan. Cuma apa yang kita perlukan apabila kita menyuarakan sesuatu, kita perlu membuktikan bahawa ia boleh direalisasikan. Teori-teori ataupun hujah-hujah yang tanpa disusuli dengan fakta, itu merupakan satu perkara yang perlu kita awasi, terutama zaman hari ini, di mana zaman masyarakat begitu bebas memasukkan segala fakta tanpa ada bukti-bukti kukuh. Jadi kita mengharapkan elemen-elemen inilah yang saya khawatir masyarakat remaja terutamanya terpedaya. Jadi tidak ada masalah untuk kita memegang mana-mana posisi tetapi dengan syarat kita ada satu kemahiran, pengalaman dan mampu untuk membawa satu perubahan berdasarkan kepada realiti yang sebenar, bukan kepada andaian-andaian ataupun angan-angan ataupun jangkaan-jangkaan semata-mata. Saya faham intelektual dari setiap individu itu penting kepada setiap mahasiswa ataupun pengundi muda. Namun bagaimana, sejauh mana sebenarnya pemikiran seorang anak muda itu dapat kita fahamkan mereka tentang politik negara bagi pendapat Ikram sendiri? Baiklah, bagi saya pandangan anak muda terhadap politik dan juga sistem pentadbiran negara pada hari ini adalah pada kadar bagi saya 50 dan 50. Ada yang faham, ada yang tidak faham. Jadi kalau 50% tu saya rasa boleh satu kerusi tu kalah tu Datuk. Macam mana tu? Itu sebab saya rasa pada hari ini keedah ataupun tanggungjawab untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat terutama kepada remaja macam pelajar-pelajar di IPT tidak boleh dibebankan kepada satu pihak sahaja. Masing-masing memberikan peranan. Pihak Majlis Perwakilan Pelajar di universiti mainkan peranan. Pensyarah-pensyarah mainkan peranan. IWAPA mainkan peranan. Sudah pasti kerajaan telah pun melaksanakan tanggungjawab. Ahli-ahli masyarakat juga perlu mengambil tanggungjawab. Kerana kita perlu sedar sekiranya tidak ada ataupun sebahagian besar ataupun kecil daripada masyarakat tidak mengambil berat tentang perkara ini, ia akan menimbulkan kerugian kepada negara. Itu sebab saya patah balik kepada teori civilization yang menyatakan bahawa satu kaum ataupun pembangunan satu kaum ataupun kerosakan satu kaum itu bergantung kepada kaum itu sendiri. So kalau saya sebagai orang Melayu untuk membangun, maka orang Melayu kena bersama dengan saya, sama juga dengan orang Cina, sama juga dengan orang India dan sama juga sebagai satu keluarga Malaysia. Jadi ini perkara yang perlu dihalusi dan kita perlu bertanggungjawab, tolong membantu di antara satu sama lain untuk memastikan bahawa keseluruhan, kalau kita sebut tadi 1.14 juta itu sedar, maka kita perlukan mainkan peranan. Hari ini saya tahu ramai dalam kalangan mahasiswa, ramai dalam kalangan pensyarah, ramai dalam kalangan pentadbir-pentadbir IPT telah pun mengadakan kempen-kempen kesedaran masyarakat mahasiswa untuk turun mengundi agar mereka
mereka tahu peranan dan tanggungjawab, dan sekiranya mereka tidak mengambil bahagian, mungkin penyesalan akan berlaku di kemudian hari, seperti mana kata patah Melayu, terlajak perahu boleh diundur, terkadang kata-kata ataupun tindakan tidak mampu kita berbuat apa-apa. Nasi sudah menjadi bubur. 50-50 yang Kak Ikram katakan tadi itu kan. Ya, saya. Sejauh mana 50% yang tidak tahu tu dengan baki 15 hari lagi tu kita dapat fahamkan, mungkin dapat kurang kepada 20 ataupun 30%, cukuplah. Jadi pada pandangan saya kat sini ialah mainan parti-parti politik ini untuk menerangkan kepada semua golongan-golongan muda ini apakah sebenarnya yang kita kena fahamkan mengenai landscape politik. Kita kena fahamkan mengenai dasar-dasar hala tuju. Jadi siapa parti politik yang dapat menerangkan hala tuju yang terbaik kepada golongan-golongan muda ini, maka secara tidak langsung mereka ini akan dapat faham dan seterusnya dapat mengubah satu landscape pemahaman mahasiswa itu sendiri ataupun golongan muda ini sendiri. Itu pandangan saya lah. Pada pandangan saya, Syirul, untuk meningkatkan kesedaran, saya juga menyuarakan kepada masyarakat bukan sekadar untuk pilihan raya, tapi pada aspek-aspek lain. Kita perlu memperbanyakkan kempen. Kempen itu bukan sekadar melalui orang kata ceramah dan sebagainya. Misalnya di universiti-universiti, saya rasa satu kaedah yang mungkin boleh berkesan, kita menampalkan peringatan-peringatan. Masa kita macam di jalan raya, awas, jalan ini berbahaya dan sebagainya. So di kawasan-kawasan kampus, di tempat-tempat yang strategi, MPP boleh mainkan peranan. Bahagian mahasiswa boleh mainkan peranan, tampalkan pada 19 hari bulan jangan lupa mengundi, apa ni tanggungjawab anda sebagainya. So apabila dilihat everyday, setiap hari benda yang sama, akhirnya dia akan terpaku di pemikiran dan pastinya mereka akan sama ada sedar atau tidak sedar, mereka akan ambil tahu kerana 19 hari bulan adalah hari mengundi dan pentingnya mengundi juga akan dipaparkan, dan insya-Allah dalam masa 2 minggu ataupun 3 minggu lagi itulah yang dipaparkan kepada mereka, dan saya pasti akan melekat dalam pemikiran, dan pastinya peningkatan daripada 50 yang tadi akan meningkat mungkin 100% kesedaran mahasiswa. Kita nak undi warna apa, Datuk? Banyak lagi kita nak bincang selepas ini, tapi kita nak berehat seketika dulu, Datuk Ikram. Kita kembali selepas ini dalam Lensa IPT.